Bismillahirrahmanirrahim. Khairu ma uhyikum bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa tabi'in wa tabi'ihim wa ila jami'i awliya'illahi as-salihin والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أساندينا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين وخصوصا إلى الروح الإمام الغزالي رحمه الله وإلى الروح الإمام الحبيب أمل الله بن علوي الحداد رحمه الله وإلى الحبيب زين بن إبراهيم بن سميت حفظه الله وإلى صاحب هذا الكتاب الشيخ محمد أمين الأيدروس ابن أيدروس الحسيني شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bertemu lagi untuk pengajian kitab Al-Adab. Hari itu pada adab yang ke 156. Baik. Di antara adab-adab ketika akan minum. Betul? Yang ke berapa dah? Belum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan saja nah. Di antara adab-adab ketika akan minum. Nak tunjuknya Islam ini sangat detail, daripada yang sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya, daripada bangkit daripada tidur sampai nak tidur kembali, semua ada panduan. Dari segi ibadah, muamalah, munakahat, jinayat, dari segi kenegaraan, itu Islam is a way of life. Dalam perkara ritual solat, zakat, puasa, haji, dalam perkara muamalah pun begitu juga. Karena begitu lengkap Islam itu. Di antara adab-adab ketika akan minum, bila disebut di antara, maksudnya banyak sangat, tapi ini sebahagian. Minum dengan menggunakan tangan kanan, kecuali jika terdapat udhur, maka boleh dengan tangan kiri. Begini lah tangan kanan ni. Tapi kalau tangan kanan sedang tengah makan, kari pula tu, jadi kalau pegang begini kan kotor, jadi kita pun pegang sebelah kiri. Supportkan ia dengan kanan, begini atau begini. Begini atau begini. Jangan dia begini. Ini syaitan, maksudnya perangai syaitan. Sini ataupun begini. Jari pun boleh. Tapi kan tadi ni kambing kuzi tadi tu kan. Sebab kalau ada petua juga, kalau kita minum ni dengan bacaan tertentu, dulu pernah saya ajar, ada juga dengan cara tertentu. Sebahagian petua, jari ni diletak di bawah ni, betul-betul bawah ni, jari kelingking ni. Sini, ni saya dapat petua juga daripada orang, kalau minuman itu panas
tapi terasa sini sejuk, ada something wrong lah. Kalau air ni sejuk tapi bawah ni terasa panas, something wrong juga. Pastikan betul, memang jangan kerana aircon sejuk memanglah sejuk, dia memang panas tiba-tiba sejuk. Lebih baik kita ambil air lain lah. Itu ya. Dan bacaan-bacaan telah kita ajar itu. Bila kita pakai tangan kanan, jangan semata-mata buat, terus niat Nabi minum tangan kanan, sekarang saya ikut Nabi. Niat tu, bila niat ikut Nabi dapat pahala sangat besar. Tu. Jangan sia-sia. Orang lain minum, kita pun minum, tapi minum kita penuh dengan pahala. Sama juga dengan datang majlis ilmu macam ni. Semua orang datang majlis ilmu, tapi kita lebih daripada orang. Kenapa? Orang datang ke majlis ilmu dengan satu niat, apa dia? Nak belajar ilmu. Tapi kita datang majlis ilmu dengan 10 niat. Antara niatnya, satu, dapat lihat kawan-kawan. Dua, dapat senyumkan orang. Kan bila orang tengok kita, kita kena senyum. Tiga, dapat kita dengar ilmu, niat untuk praktik. Empat, dengar ilmu dan kita nak sampaikan pada yang lain. Lima, duduk dalam majlis ilmu, kita nak lihat guru. Contoh, enam, tujuh, kita nak bayar hutang kawan kita hari itu. Lapan, kesembilan, kalau ada kosong boleh daftar 150. Why not? Kalau tak boleh nak hadir, kita sponsor orang untuk hadir. Mungkin seorang, mungkin 2 orang. Berapa niat dah tu? Kita nak cukup 10. Yang ke berapa dah? Tak, saya tanya yang ke berapa dah tadi? Ke-9, saya sampai 30 saya boleh. Yang ke-9, niat untuk sedekah. Sedekah waktu ni sangat mahal, sangat tinggi nilai dia. Yang ke-10, paling kurang saya tidak mengumpat dalam masa sejam ni. Kan duduk dalam ni, mana ada mengumpat orang. Niat begitu, tambahlah 11. Paling kurang saya tidak buat maksiat. Itu baru 11. Kita boleh letak 30. Lagi banyak niat yang baik, lagi bagus. Itu. Jadi seorang Muslim yang cerdik. Kita beramal ya macam orang, tapi at the same time pahala kita lebih. Contoh, yang duduk dalam masjid, duduk bersila sama juga, tapi kita duduk dengan niat i'tikaf. Every single second tu pahala semua tu. Niat datang majlis ilmu ni, bila Kak Ajah Salwa bagi WhatsApp minggu lepas, terus niat, insya-Allah saya akan hadir. Niat tu saja dapat pahala. Datang hari ni 10 pahala, banding dengan orang yang spontaneously hadir dan tak ada perancangan, tapi dapat pahala tu memang dapat. Tapi yang tadi tu 10 sebab dia berniat nak hadir. Itu yang kata jadi mukmin yang bijak, supaya kita dapat lebih daripada orang lain. Sama juga kita selepas berzikir ataupun baca Quran, kita kan biasa baca Quran, sadaqallahul azim, tambah lagi belakang, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada. Selepas subuh jangan tinggal yang ini, subhanallah wa bihamdihi, terus adada khalqihi wa ridha wa zinata wa midada. Berapa kali? 3 kali. Pahalanya sama dengan orang yang berzikir lebih kurang 1 jam 45 minit, lebih kurang approximately. Itu zikir apa tu? Sayyidatina Juwairiyah. Jangan ditinggalkan. Kita akan kongsikan, saya bawa ada dalam beg saya ni untuk kita kongsikan amalan sebelum terbit matahari. Yang terbitnya ada 2. Satu terbit fajar,
fajar. Fajar tu maksudnya cahaya pagi. 10 minit sebelum subuh akan terbit fajar, maksudnya keluar cahaya pagi tu. Dia menegak halus, itu namanya fajar kadhib. Fajar cahaya pagi, kadhib bohong. Diistilahkan begitu sebab ia macam membohong kita je. Bila kita tengok, oh keluar dah, tapi masih lagi ragu-ragu. Dah subuh ke belum? Nak kata belum, dah keluar fajar tadi tu. Tapi nak kata sudah, surrounding masih lagi gelap. Kita jadi macam dia bohong-bohong dia aja. Sebab itu ulama letakkan nama fajar itu fajar kadhib. Kadhib maksudnya fajar bohong. 10 minit selepas, cuba tengok jam, dan exactly akan dengar orang adhan. Itu maksudnya fajar betul. Tadi fajar apa? Fajar kadhib bohong, ni fajar betul. Betul apa disebut dalam Arab? Sidik tu sidik sigaraga tu. Sadiq. Yang tadi tu sidik sigaraga Ramli. Ini fajar sadiq. Sadiq maksudnya betul. Betul masuk waktu fajar subuh. Jadi solatlah kita subuh. Dan selepas subuh ataupun sementara menunggu imam hadir, mungkin lambat sikit imam, gunakan masa tu berzikir. Antara zikir yang jangan tinggal ketika itu yang tadi, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada. Nanti saya kongsikan zikirnya. Membaca basmalah sebelum minum. Basmalah ni bismillah paling kurang, tambah lagi panjang, bismillahirrahmanirrahim. Kalau hamdalah, kalau takbir, kalau tahlil, kalau hauqalah, hayyalatain, sengap hayya alas salah. Satu, hayya alal. Tapi bila membaca basmalah sebelum minum, jangan basmalah, jangan baca bismillah. Ada petua, kalau nak makan di tempat yang kita sedikit ragu tentang kawasan itu, takut ada orang buat benda-benda tak elok, maka nak tambah bacaan-bacaan tertentu pun boleh juga. Antara bacaannya, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Antaranya, ini petua saja, bukan fatwa, ni petua. Membaca surah Quraisy, bismillahirrahmanirrahim, ni sebelum minum. Dan kita rasa macam tak sedap lah, mungkin rasa terganggu sedikit perasaan lah, ataupun mungkin orang cerita-cerita kat rumah, jangan buat ni sebab kita tak risau apa pun. Ini dekat tempat tertentu sahaja. Baca surah Quraisy, bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was falyabudu rabb hadzal alladhi wa amanahum. Ulang 3 kali, wa amanahum min khauf wa amanahum min. Kemudian lidah cuba letakkan di atas langit, langit, gosokkan. Kalau geli boleh, insya-Allah. Kalau tak geli, usahakan cari air lain ataupun makanan lain. Itu petua saja. Tapi jangan lambat sangat dan jangan lama sangat. Hul li'ila, nanti terasa pula hati orang. Itu biasa-biasa je, kita tanpa orang tahu kita boleh buat. Laju-laju sikit baca. Ini petua, sangat elok diamalkan. Tapi di rumah tak payah kita nak ragu apa isteri kita, cucu dah 6, takut buat pelik-pelik. Cukup yang dah kita amalkan pagi-pagi itu, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'.
cukup dengan yakin. Membaca doa berikut ini setelah minum. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a 'adhaban furatan bi rahmatihi. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini tawar dan sejuk, baik dengan rahmatnya. Walam yaj'alhu milhan ujaja bidhunubina, dan tidak menjadikan ia masin sungguh-sungguh kerana dosa kita. Wallahu alam. Ada seorang orang alim ditanya, kenapa air itu masin? Dijawab, kerana dosa kita, dosa manusia. Wallahu alam. Ni orang yang jawab ni orang alim betul, orang Yaman. Tak ingat nama dia sekarang, tapi dalam video yang lama betul dulu. Mungkin ada riwayat, wallahu alam. Maksud saya mungkin dalam kitab ada sebut benda ni, wallahu alam. Begitu juga kenapa batu Al-Hajarul Aswad dikatakan Al-Hajarul Aswad. Sebab ada riwayat mengatakan ia dulu adalah batu putih, tapi kerana dosa manusia, wallahu alam. Benda macam ni kita tak tahu. Sebab itu kalau alim ulama berkata sesuatu, bukan sebarang, mesti ada sumbernya tu. Ni macam ni tadi, kenapa kita doa dan tidak menjadikan ia masin kerana dosa manusia, mesti ada sebab tu. Di mana sumbernya wallahu alam, tapi sumber yang boleh kita pegang. Alhamdulillahilladzi saqani wa arwani. Segala puji bagi Allah yang saqani, yang memberi saya minum. Walaupun kita minum di restoran, tapi hakikatnya Allah yang bagi minum. Sebab ada juga orang yang tak boleh pergi ke restoran sebab dia sakit. Ada yang pergi ke restoran tak boleh minum. Ada yang minum tapi tak boleh lebih. Maklum saja kaki bengkak, contohnya. Jadi bersyukur kita boleh minum sepuas-puasnya. Sebab ada orang yang, maaf ya kalau yang ada kat sini, sebab ibu mertua saya pun begitu juga. Dia tak boleh minum air lebih sangat. Sebab kalau minum dia kaki dia, kita pula berbetul-betul biaya minum. Syukur, alhamdulillah, syukur. Kita kalau lihat orang sakit, kita kena syukur sebab kita tak sakit. Orang yang sakit pula syukur sebab dia tak sakit teruk. Sebab ada orang yang sakit teruk. Kita dalam bab dunia ni tengok bawah, dalam bab akhirat tengok atas. Contoh, orang yang datang ke majlis ilmu naik kereta, sederhana je keretanya. Jangan tengok kereta yang mewah-mewah besar-besar, itu dah rezeki mereka. Tapi tengok orang yang naik motosikal. Orang yang naik motosikal, jangan tengok orang naik kereta. Tengok orang yang naik gerek, naik gerek. Tahu gerek? Apa tu? Bicycle. Tapi perkataan ni jangan guna kat Sarawak. Sebab kalau gerek ni boyfriend girlfriend, kan selalu kita, saya sukalah naik gerek. Apa? Sebab gerek tu maksudnya apa? Girlfriend. Jaga tu ya. Ada perkataan yang sangat sensitif. Jadi kalau bab akhirat, jangan tengok bawah, jangan tengok bawah, tengok atas. Maksud haji sembahyang fardu tak sembahyang sunat, nampak bagus apa? Dia boleh kata, kenapa orang sebelah tak sembahyang langsung? Maksudnya sebelah rumah, sebelah taman. Haji baca 5 ayat je lepas solat, ya, well, better than nothing, daripada tak ada. Betul lah dia cakap tu. Tapi jangan compare dengan orang yang bawah. Kita compare Imam Syafi'i khatam Quran setiap berapa juzuk? Ada ke orang Subang ni setiap hari 30 juzuk? Ada ke? Kalau ada, mesti 3 hari tak datang kelas lepas tu. MC ada? Alhamdulillah, Masya Allah, syukur, Alhamdulillah. Ada tak orang yang berpuasa setiap hari kat sini? Berpuasa setiap hari kecuali 5 hari itulah, 2 hari raya dan 3 hari tasyrik. Itulah maksudnya kita ikut dalam bab
akhirat ni ikut orang yang lebih, jangan ikut orang yang kurang. Sama juga bersedekah. Kalau tak boleh sedekah RM10, sedekah 100. Kalau tak boleh 150. Kak Ajah selalu ada buka jalan untuk kita beramal ni. Walaupun mungkin kita tak hadir, kita minta orang lain hadir ke, ataupun siapa-siapa ke, kita sponsor, pahala mereka tu dapat kat kita juga, walaupun kita tak pergi sebab ada urusan yang lain. Contoh, berbuat amal ini biar smart, bukan sahaja study smart, berbuat amal pun smart. Antaranya tadi tu, ketika orang berzikir daripada subuh sampai ke duha panjang, kita dengan satu bacaan sama je pahalanya. Yang tadi jangan tinggalkan, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsy wa midada. Sama juga ketika kita beramal, contohnya mungkin ada tuan-tuan yang amal baca 313 suratul Fatihah, ada amalan begitu, ataupun ada sebahagian 25. Ini tak termasuk yang kita baca biasa tu. Yang kita baca biasa sudah pasti 17 tu kan. Siapa yang baca 15 itu tertinggal subuh lah tu, tak solat subuh kan. Setiap fardu wajib Fatihah, itu tak termasuk sunat, rawatib. Dan ketahuilah, kalau Kak Ajah, Mak Ajah, adik-adik, Abang Haji semua baca suratul Fatihah dalam solat, tak kira wajib, rawatib, sunat, nawafil, tatawwu', qada, nazar, sekali baca suratul Fatihah itu seperti memiliki berapa ekor unta. Dalam hadis menyebut unta, sebab ketika itu siapa yang ada unta kat rumah dia, dia dianggap orang yang kaya. Macam kereta mewah zaman kita ni lah. Ambillah Velfire lah, contoh. Dia lebih baik daripada itu. Tu yang Nabi sebut tu, ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi an yajida thalatha khalifatin idhamin siman. Mau tak kamu balik ke rumah tengok 3 ekor unta? Bukan ekor unta tu lain, ni 3 ekor unta. Maulah kami, sebab mahal. Mau. Nabi sebut, fathalathu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatih khairun lahu min thalathi khalifatin idhamin siman. 3 ayat yang kamu baca dalam solatmu itu lebih baik daripada memiliki 3 ekor unta. Wa arba'u ayatin, 4 ayat, khairun lahu min arba'i khalifatin idhamin siman. 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta. Tak ada orang baca 3-4 ayat ketika solat. Kalau ada tu pun anak kecil. Mak anak jangan buat. Mak anak kalau buat, batal lah solat tu. Sebab paling kurang kita baca 1 rakaat berapa ayat? Paling kurang. Ketika kita solat rakaat pertama, paling kurang kita baca berapa ayat? Paling kurang 7. Kenapa? Surah Al-Fatihah. Walaupun tak baca surah lain, kalau baca surah Yasin, tu kira saudagar unta lah. Bayangkan, cuba bawa ini. Kita manusia ini akan termotivated kalau buat sesuatu bila ada motivation. Ada gua di belakang rumah kita, menyeramkan, menakutkan. Ada kelawar, mungkin ada serigala dan singa, juga harimau. Berani masuk tak? Tak. Jangan kata Kak Ajah, Abang Haji pun takut. Tapi contoh je ni. Ada orang kaya offer, siapa pun masuk, mungkin 5 minit pun tak apa, saya bagi dia RM100,000. Kak Ajah pi celapak lebih awal daripada Abang Haji. Walah tadi takut nak masuk gua sebab ada motivation. Tu tujuan saya sebut ni. Tapi kalau orang yang dah maqam tinggi, bukan dia beramal kerana pahala,
Kita tadi kan nak unta, kan? Tak apa. Macam saya pun tak apa. Tapi kalau orang yang dah maqam tinggi, dia beramal bukan nak syurga, bukan nak pahala, malah maqam mereka bukan maqam kita. Ketika seseorang beramal kerana syurga, kerana pahala, bagi mereka itu syirik. Jangan disalah faham ni. Ini maqam. Sebab kita beramal kerana pahala tu kan makhluk. Beramal kerana syurga tu kan makhluk. Beramal kerana takut neraka tu pun makhluk. Maksudnya kita beramal kerana dalam sudut itulah syirik memang betul. Tapi kita jangan cakap macam tu dengan orang awam ya. Saya kalau dengan budak-budak saya tak cakap macam ni. Kalau di sekolah tadika melompat, mak bapak dengar apa? Memanglah kita nak baca surah Al-Waqi'ah untuk dapat rezeki lebih. Tiba-tiba ustaz pula kata syirik. Itu pandangan orang yang maqam tinggi. Kalau maqam kita tak apa lagi biar ada motivation. Sebab saya bacakan hadis ni, ada sebab satu, kita jangan tinggal solat fardu. Yang kedua, solat sunat banyak-banyak. Ketiga, bila solat sunat kan kita biasa baca surah Fatihah je, tambahlah surah. Sebab bayangkan satu ayat, satu ekor unta tak habis lagi tu, yang gemuk dan yang bunting. Tu hadis sebut tu, thalathu khalifatin idhamin siman, 3 ekor unta yang gemuk dan yang bunting. Bermaksud seekor unta yang bunting, berapa ekor dalam tu? Dalam perut dia seekor kan, maka dia seekor bermakna berapa ekor? Semula matematik semula seekor unta tu bunting, bermaksud berapa ekor? 2. Jadi ini kita calculate sebab kita orang awam, tak apa, untuk kita bagi motivation. Maksud kalau satu rakaat tanpa baca surah lain, kita dapat berapa ekor unta? Macam mana jadi 2 balik semula satu ayat seekor yang bunting. Jadi kita baca suratul Fatihah berapa ayat? 7 darab dengan 2, maksudnya 4. Bayangkan, itu tanpa surah tu. Tanpa surah. Supaya motivation. Tapi jangan ingat unta ya nanti. Tengah duk baca apa-apa dah tahu unta, siap calculate lagi ni 3. Lain-lain lupa baca Fatihah. Boleh Ni sebagai satu motivation. Jadi ambillah peluang ini. Kalau kita mati tak danda, kalau meninggal tak danda. Nak baca Fatihah, nak baca amalan-amalan surah, nak sedekah tadi tak ada. Allah ambil grab the opportunity masa hidup ni. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dengan 3 kali nafas. Caranya ialah setiap akan minum bacalah bismillah, dan setiap selesai minum baca alham. Contohnya kan, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah. Gitu. Masya Allah, pahalanya tu luar biasa. Berdasarkan hadis an Anasin radhiyallahu taala anhu qala, daripada sahabat yang bernama Anas, boleh buat nota sedikit, Anas bin Malik, tepinya sahabat Nabi. Ada seorang namanya Malik bin Anas. Itu Imam Malik. Imam Malik bukan sahabat sebab tak jumpa Nabi. Orang yang jumpa Nabi baru namanya sahabat. Sahabat ini ada kriteria dia. 1, orang yang jumpa Nabi. 2, orang yang beriman dengan Nabi. Macam Abu Jahal tak dipanggil sahabat sebab berjumpa sezaman tapi tak beriman. Tambah satu lagi, iaitu meninggal tidak murtad. Sebab ada beberapa individu yang sezaman dengan Nabi, berjumpa Nabi, beriman tapi begitu meninggal dia murtad. Itu tak dipanggil sahabat. Sebab itu sahabat itu sangat mulia sekali. Sebolehnya jangan seorang-seorang. Dalam dunia ni jangan seorang-seorang. Mesti ada kawan, mesti ada sahabat.
dan sahabat itu mesti yang baik-baik. Kenapa sahabat itu mulia? Kerana suhbah. Suhbah ni berdamping. Kerana mereka suhbah berdamping. Berdamping dengan siapa? Dengan Nabi. Dengan Nabi. Kerana berdamping dengan Nabi, mereka dapat manfaat satu, ilmu. Dua, manfaat akhlak. Tiga, manfaat keberkatan. Keempat, manfaat syafaat Nabi. Dan beberapa lagi. Sebab satu je, suhbah. Sebab itu dalam dunia kesufian ada satu istilah namanya suhbah. Suhbah ni berasal dari perkataan sahabat. Sahabat ni mesti yang rapat dengan kita. Tapi jaga, nak tahu perangai seseorang itu, tengok kawan dia. Sebab kawan dia itu mudah mempengaruhi orang itu. Sebab itu kena pilih sahabat yang baik-baik. Kan Nabi bersahabat, para sahabat bersahabat dengan Nabi. Mulianya suhbah itu sehingga generasi sahabat itu dipanggil sahabat. Selepas generasi sahabat, kemuliaan itu ada pada ikutan. Sebab itu selepas zaman sahabat tidak lagi disebut sahabat, tapi disebut tabi'in. Tabi'in itu maksudnya tabi'. Tabi' maksudnya ikut, sebab mereka mengikut sahabat. Kalau kita nak jadi orang yang baik juga, ikut juga orang yang sebelum itu. Yang itu dipanggil tabi'in. Kemudian tabi'in. Kemudian tabi'in. Zaman kita ini berapa belas kali tabi'? Kita hijrah berapa sekarang? 1444, bermakna 15 kali tabi'. Tabi'in. Semakin jauh, semakin banyak cakap. Nabi bercakap precise tapi very deep meaning. Sahabat sedikit banyak cakap. Tabi'in koi banyak. Tabi'in koi banyak. Zaman kita berapa kali tabi' tadi? Tak pelik dah kalau orang cakap banyak. Kerana koi jauh, koi banyak cakap. Tapi biar kita kekalkan kemuliaan itu dengan tabi' tadi, tabi'. Kita nak bersuhbah dengan Nabi, Nabi dah wafat sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ikut sahabat, tabi'. Boleh? Itulah kemuliaan pada dua perkara. Satu, persahabatan. Kalau kita bersahabat ataupun berdamping dengan guru, insya-Allah, sebab guru kita insya-Allah baik-baik kan. Kalau orang yang jual minyak wangi, kalaupun dia tak bagi minyak wangi itu, kita tercium bau wangi. Tapi kalau orang yang tukang besi, kalaupun tak diajak kita bertukang, tapi percikkan besi tadi, kalau kena pakaian, habislah abaya itu. Nak mai abaya lambat. Qala, berkata, kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yatanaffasu fi syarabi thalathan. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam minum dengan cara 3 kali nafas. Macam tadi bukan sekaligus macam unta. Air guk. Satu lagi, habis satu botol. Itu macam unta. Tapi kalau tengok orang minum macam tu, jangan macam unta, jangan. Sengap saja. Bila orang buat macam tu, whatever, jangan keluar mulut, simpanlah mati je. Maksudnya jangan dah mati macam unta. Tak, jangan sebut sebab sebab kita tak macam dia, gitu ya. Apa dia? Jadi perumpamaan sahaja, tapi kita jangan praktik. Contoh, orang yang solat, lalu ada orang yang melintasi dia berjalan. Nabi kata, tahan begini.
Kalau dia insist nak jalan juga, tahan lagi. Tapi orang Melayu tak buat sangat. Orang Melayu ni jaga hati orang tu tak. Kalau orang Arab siap. Contohnya di Mekah, tak ada lah bunyi lagu tu, dia begitu insya. Dia nak supaya jangan tu orang lalu. Tapi orang Arab, orang Melayu tak faham, disalamnya. Satu. Dua, kalau kali ketiga dia insist juga nak lalu, hadis mengatakan fal yaqtulhu, hendaklah dia tolak dia. Tolak. Fa innahu syaitan, kerana orang itu perangai seperti syaitan. Kita tengah solat, tolak, tak payah, syaitan. Batal sembahyang kita. Nak tunjuk tadi unta tadi, tak payahlah sebut macam unta, tapi lah mati alhamdulillah. Allah, apa yang usah saja saya tak buat. Maksudnya apa yang minum begitu nah. Itu yang kita kembali pada tadi tu. Kalau kita lihat sesuatu, kita kena syukur. Macam orang sakit kan, kita bersyukur sebab Allah bagi kita sihat. Dan kalau perlu sujud syukur, buat sujud syukur. Pergi kat rumah jangan depan dia sakit. Sama juga binatang, sebab Allah jadikan kita bukan binatang. Walaupun mungkin ada kekurangan, memang manusia ada kekurangan, tapi ingat, kekurangan yang ada pada manusia itulah menjadikan dia sempurna. Kekurangan itu menjadikan dia sempurna. Maaf ya, maaf. Secantik mana pun wajah orang itu, sekacak mana pun muka orang itu, sesempurna mana pun dari segi fizikal, maaf ya, maaf, kalau belakang tu tak ada lubang, sempurna tak? Maaf ya, memang lubang itu memang tempatnya di bawah satu, yang keluar daripadanya pun bukan benda yang mulia kan. Tapi cuba kalau orang tu dalam hidup tak ada lubang tu, sempurna tak? Itu kekurangan kan? Kekurangan itu menyempurnakan keinsanan dia. Kita syukur alhamdulillah. Tapi ada juga orang ada lubang, tapi tak boleh nak buang air besar. Makanlah pisang, makanlah julap, whatever. Berkumpul dalam perut ni 3-4 hari, maaf ni, kan jadi keras. Syukur tak? Kita pantang makan pisang, pantang. Itulah. Jadi kekurangan itu menjadikan kita lebih sempurna. Wa yaqulu innahu arwa wa abra'u wa amra'u. Baginda mengatakan sesungguhnya minum dengan 3 kali nafas dapat lebih cepat menghilangkan rasa haus, terhindar daripada penyakit, dan lebih sempurna ketika masuk di dalam tubuh. Nah, yang tadi tu yang di sebelahnya tu wa ma'ana arwa ay aktharu rayyan, iaitu lebih cepat hilang haus. Yang lain tu semua adalah syarahan. Wa abrahu mahmuzun ay aslamu min marad, lebih selamat daripada penyakit. Memang betul kalau orang minum sekaligus, dia ni aliran udara dia akan terganggu dan tersedak dan macam-macam lah. Jadi kita minum relax saja ya. Nikmati rezeki Allah. Kita kalau ketika minum dia ada berbeza. Dalam pengajian kesufian namanya syuhud. Syuhud tu maksudnya nampak. Orang Allah Muhammad kalau dia minum, dia nampak nikmat, nampak air tu, mungkin dia akan komplain sebab air teh dia terlalu nipis. Kadang-kadang terlalu pekat dan menjadikan pahit. Dan air ini tak ada gula ataupun terlebih gula. Mula dia kata, pasal dia tengok apa? Dia tengok air. Itu namanya syuhud, melihat. Itu tak sampai syuhud lagi, itu hanya melihat nikmat. Tapi kalau orang syuhud, dia tak tengok nikmat, tapi dia tengok, bukan juga tengok air, dia tengok siapa yang bagi air. Dia tengok syuhud kepada sifat pengasih Allah, sifat kasih sayang Allah. Boleh tak Allah jadikan air ni racun? Itu mudah sangat bagi Allah.
Kenapa Allah tak jadikan dia racun? Jadi kita tadi nak komplain sebab kurang manis. Alhamdulillah Allah tak jadikan racun. Kalau racun ataupun petrol, apa nak jadi kita? Minum meninggal. Lain-lain tak ramai mengaji, pakat meninggal habis. Syukur. Itu namanya syuhud kepada sifat. Sifat apa? Sifat kasih sayang Allah. Saya sebut ni sebab saya pernah kena test oleh almarhum Pak Sumit. Pak Sumit, seorang wali Allah di Kedah. Dia tanya soalan tu. Kita pun tu dia nak jawab. Ni kita kongsi-kongsi. Wali-wali Allah ni kalam mereka itu bercahaya. Kalam tu ada roh. Kalau mereka bercakap, dia macam ada roh. Bila roh tu hidup, orang yang ada roh hidup kan, dan cepat sedar. Saya bagi contoh mudah begini. Sedapnya tom yam itu mesti ke Ajah. Kat mana? Di mana? Setara mana dah sedap dia. Itulah yang di dalam benak fikiran Kak Ajah. Tapi kalau baby kecil, coba. Sedapnya tom yam itu. Apa? Dia apa je kita, dia tak tahu tom yam tu apa, sedap tu apa. Kalau Kak Ajah sedapnya tom yam itu. Well, potong berapa tu? Campur tak campur? Kat mana beli ayam yang segar? Kat mana beli daun limau purut? Dan semua tu. Itu maksudnya sedar. Dalam ramai-ramai satu stadium, seorang penceramah terkenal, dan dia sebut, sebentar tadi saya jumpa dengan Tuan Haji Jol. Ketika tu yang ramai-ramai ribuan yang duduk tu, agak-agak siapa yang terkejut? Semula dalam 5,000, 6,000 orang duduk stadium ni tengah berceramah. Ada seorang ustaz tu sebut, hadirin, tadi saya main tadi jumpa ada seorang ngaji tu, nama dia Haji Jol. Agak-agak yang dalam 5-6 ribu orang ni, siapa yang terkejut? Saya lah. Pasal apa? Itu pak saya tu, kan? Dan dia pun teruskan ucapannya, Haji Jol, ya Allah, bagus sekali. Saya terus teringat siapa? Pak saya. Dan dia pun cerita, Haji Jol ni, ya Allah, tadi dia bantu saya, dia bagi sedekah duit kat saya RM1 je pun. Saya yang tadi nak mengantuk, tak jadi mengantuk. Dan terus teringat pak saya, terbayang muka pak saya depan saya. Kalau dia cerita 2-3 ayat lagi, mungkin saya menangis. Kenapa? Saya boleh bayang muka pak saya, kerut dekat dahi dia macam mana, uban dia macam mana, gigi rongak dia macam mana. Saya tahu payahnya pak saya menghidupkan kami, menjaga, membesarkan kami, 8 adik-beradik, nelayan je pun. Mungkin lepas tu saya menangis. Itulah the power of word. Perkataan Haji Jol tu ada roh bagi saya. Bagi Kak Ajah, tidak sampai kok diam. Tak ada apa. Begitulah. Orang yang berilmu, apa yang disebut tu dia jadi roh, ada roh. Tengok Alhamdulillah. Alhamdulillah tu dia tahu tu. Bukan saja erti translation, segala puji bagi Allah, sampai di apa pujian itu ada 4, tu banyaklah cerita ni, minum ni tak habis. Macam tom yam tadi, betul lah. Sayyiduna Rasulullah kita biasa ya. Tapi kalau orang yang ada roh lain. Sampai seorang syekh tu saya suka sangat. Dan kalau boleh kita sampai ke tahap itu. Apa? Ketika kita menyebut Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bukan tahu sejarah je, pengorbanan saja. Kalau boleh, seolah-olah sosok tubuh Nabi dalam fikiran kita ni. Itulah tujuan kita belajar Syama'il. Kan mata Nabi macam mana, hidung macam mana, dia lain. Sama juga kalau kita pergi Madinah, kita bagi salam, tak sama. Kita jumpa dengan mak kita, dengan jumpa orang pun tak sama. Kalau bersalam dengan mak kan, kat kubur something, cuba kubur orang. Itulah. Jadi orang yang sebegini, dia perkataan tu ada apa tadi? Roh.
Bila roh akan menyebabkan dua. Satu, hidup. Yang kedua, sedar. Hidup dan sedar. Wow, sedap selepas itu. Al-Habib Abdul Bari Ibn Syekh Al-Idrus berkata, Salafus Salih meriwayatkan jika seseorang akan minum, maka dianjurkan baginya untuk minum dengan cara 3 kali nafas seraya membaca doa berikut ini. Apa dia? Minum. Sebelum minum baca doa ni, Bismillah. Kemudian selepas minum baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Habis. Namanya kita praktik betul ya. Bismillah. Minum. Alhamdulillahirabbilalamin. Tak bawah ataupun tak letak tak bawah. Sebelum minum baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Lepas tu Alhamdulillahirabbil. Yang ketiga Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lepas minum baca ni. Ni panjang ni. Ni mau bawa buku ni waktu minum lagi. Tangkap gambar dalam handset. Baca ni. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi ja'alahu adban furata sa'igan bi rahmatih wa lam yaj'alhu milhan ujajan bi dhunubina. Lebih kurang yang saya terjemah tadi lebih kurang diriwayatkan barang siapa yang minum dengan tata cara seperti ini, maka minuman yang telah diminum akan bertasbih selama dalam perut dia. Masya Allah. Dan 70,000 malaikat akan beristighfar untuknya. Kita tak tahu ni hadis ke apa, yang penting ini kalam ulama. Itu kalau Allah nak bagi lebih daripada ni pun boleh. Jangan dok tengok lagu ni, ish, ni melampau-lampau ni. Itu cerita lain lah, itu serah pada Allah. Pahala ni serah pada Allah. Allah nak bagi lebih pun lebih daripada tu lagi. Jadi kita bersangka baik saja. Yang penting kita buat begini, ikut cara Nabi, ikut cara para alim ulama. Yang kelima, kita pukul apa habis? Sepatutnya pukul 11.30. Saya nak sampai pukul berapa ni? 11.45 boleh? Kalau 11.45, sebab saya ada amalan untuk dikongsikan yang dah ditulis, saya baca ni dulu, kita kongsikan. Sambil-sambil tu tolong siapa boleh distribute Saya tak pasti Kak Ajah ni dah bagi belum, Kak Ajah Salwa. Yang ada 4 amalan yang dibaca selepas subuh sebelum naik matahari. Sambil-sambil Kak Ajah bagi, saya habiskan dulu Kita kalau boleh ada amalannya setiap hari kita beristiqamah. Ambil satu saja dulu, jangan ambil 2. Tahu sayang dengan suami, biar ambil satu dulu, nanti boleh kongsi. Saya tak ingat, kalau saya tak bagi lagi, insya-Allah lepas saya balik ni saya bagi PDF dengan Kak Ajah Salwa bacaan ini. Sebab sebahagian orang dia tak puas dengan PDF, dia tak puas. Dia puas dengan tu, tengok tu. Nanti boleh tangkap gambar bagi kat kawan-kawan. Tapi kalau ada PDF lebih clear lagi lah, lebih bagus. InsyaAllah cukup. Saya dah bawa lebih. Cuma saya nak tengok dulu Kak Ajah, siapa yang tak ada angkat tangan. Saya bacakan kelima dulu, kita berhenti Minum dalam keadaan duduk, kerana hukum minum dalam keadaan berdiri atau berbaring adalah makruh, kecuali jika terdapat uzur seperti sakit, maka tidak makruh, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamu alladhi yashrabu wa huwa qa'im ma fi batnihi lastaqa'a." Rawahu Al-Baihaqi. Jika orang yang minum dalam keadaan berdiri mengetahui efek sampingan bahaya yang akan timbul di dalam perutnya, nescaya dia akan memuntahkannya. Maksudnya minum berdiri itu tak elok. Berdasarkan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, abu ke, abi ke, ummu ke, ummi ke, ibnu ke, ibni ke, tu namanya panggilan, kunyah. Nama sebenar beliau Abdur Rahman, tapi dipanggil Abu. Baik. Annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yashrabu qa'ima.
Sesungguhnya Nabi SAW melihat seorang lelaki yang minum dalam keadaan berdiri. Faqala, baginda mengatakan, qih, apa dia? Muntahkan. Qala, lima. Kemudian lelaki tersebut bertanya, mengapa? Mengapa nak perlu dimuntahkan? Qala, Nabi mengatakan, ayasurruka an yashraba ma'akal hir? Apakah kamu ingin minum bersama dengan kucing? Masya Allah. Qala la, beliau mengatakan tak. Qala, Nabi mengatakan, qad syariba ma'aka man huwa syarrun minhu, iaitu asyaitan. Yang telah minum dengan kamu lebih teruk daripada kucing tadi. Apa? Syaitan. Jadi jangan minum berdiri, kecuali memang tak ada tempat, terpaksa, dah crowded sangat. Kalau kita duduk ambil space orang, tak apalah, minum berdiri. Mencangkung pun sebolehnya jangan. Minum duduk dengan tertib, sama ada duduk atas kerusi ataupun duduk bawah dengan cara jamaah tabligh tu. Tahu tak? Kaki ini lah. Ini siapa yang duduk macam ni, perut dia dibagi pada tiga. Satu pada udara, kemudian air, dan pada makanan. Sehingga kalau dia makan ini, okey, tambah pula dengan 3 jari, dia biasa juga macam ni. Taklah sebenarnya sampai habis makan macam ni, kena pulang 3 kali dulu. Dan sediakan garam, ni betul. Kalau banyak garam sebelum saya nak buat atas meja, tak tahu apa. Sini boleh dengar belakang. Kalau petua, siapa yang makan garam ni petua ya, itu ada petua mengatakan kalau kita makan garam sebelum makan, itu menyebabkan banyak penyakit dan menyebabkan daripada mati menyusul. Allah Alam, kita boleh buat research lah. Tapi kita ambil dengan jari ni. Ada yang katakan apa-apa jari pun boleh ambil. Ini garam, tak payah satu sudu, jangan. Asalkan kita tu je. Kalau kita makan dengan 3 jari ni, 1, 2, 3, baru kita guna 5. Kalau boleh guna 3 sampai akhir, apa ya? Takut tak guna. Jadi ini untuk kita jangan makan banyak. Satu, yang kedua, kita lebih tawaduk. Kalau makan atas kerusi, dia perutnya menjadi lapang. Ni kan luas lapang ni. Habis pinggan, satu lagi, akhirnya Jabal Nur. Baik, saya habiskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah Nabi kata, kalau kamu tadi makan dengan yang lebih teruk daripada kucing, apa? Syaitan. Tolong tandakan kat sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, semua dapat? Ada yang tak dapat? Semua dapat kan? Tak dapat saya bagi lebih lagi. Nanti sebelum balik boleh photostat. Rasanya tak perlu, sebab saya akan bagi dengan Kak Ajah Salwa dalam bentuk PDF, boleh kongsikan. Kita ijazahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Allamah. Belum? Sudah. Al-Allamah As-Sayyid, sebab keturunan Nabi, Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Saya dah cerita kat sini, beliau meninggal 2004 dan jenazah beliau masya-Allah tak reput. Beliau adalah guru kepada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, Syekh Fuad Al-Maliki dan ulama-ulama yang lain, Habib Omar. Ini guru Habib Omar juga. Dalam kitabnya Khulasah Syawariqul Anwar min Ad'iyah As-Sadatil Akhyar, saya ada kitab ni. Dan siapa yang nak kitab ni, seingat saya ada jual di Pustaka Indonesia, Pustaka Fajar Ilmu Baru yang opposite Masjid India tingkat 2 atas. Buku ini, buku yang saya sebut ni, dan diterjemah ke dalam bahasa Melayu ini. Bukan, kalau Khulasah tu Habib Omar, ini Syawariqul Anwar. Dalam Khulasah tak ada. Khulasah tu beza, Kak Ajah, yang ini berbeza. Kalau tuan-tuan nak ijazah, boleh beli buku tu dulu, datang bulan depan kat sini bawa, saya ijazahkan. Sebab saya dapat ijazah daripada beliau dan daripada anak beliau, Sayyid Ahmad, anak beliau.
Amalan dalam tu macam-macam luar biasa, saya kongsikan nanti. Ini antara amalan dalam buku tu mengatakan bahawa sesiapa yang inginkan kebaikan dalam kehidupannya, yang namanya baik ini itu dalam bentuk nampak dan tak nampak, hissi dengan maknawi. Rezeki itu pun begitu juga. Kalau rezeki yang nampak, itulah dia tadi, rezeki bertambah, increment gaji, berniaga dapat untung, menanam jadi pokok whatever, itu yang nampak. Semua sekali. Tapi yang maknawi tak nampak, tapi kita rasa. Contoh, bahagia je. Orang lain ketika serabut, kita relax je. Kehidupan mungkin biasa, tak sekaya orang lain, tak semewah orang lain, tapi hidup tenang sangat. Dapat suami yang baik, anak-anak yang baik, kalau bangun malam pun senang, kalau belajar lagu ni cepat je masuk, cepat je. Jangan dah seminit orang ketawa baru dia ketawa. Maaf dia lambat loading. Ini semuanya apa? Rezeki. Termasuk juga kita disayangi oleh orang yang berhutang mau bayar. Orang kucing pun suka dengan kita. Ini kucing, kita main dia berlari selerak dia lari. Dia tengok kita apa tak tahu. Jaga-jaga. Bacalah setiap satu bacaan ini sebanyak 100 kali sebelum terbit matahari. Ini bukan wajib. Tetapi kan kita nak mula hari baru tu kan dengan sesuatu yang baik kan. Jadi inilah dia. Setiap satu ni baca 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi 100. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Saya tak ada masa nanti saya ceritakan apa kelebihan dan apa maksud. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau panjang sangat boleh potong. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Habis 100 kali baru baca la haula, jangan baca wala. Sebab kalau kita baca sambung baca wa. Kalau tak sambung tak payah wa, tu ya. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Semuanya ada hadis. Saya tak ada masa nak ceritakan. Tapi usahakan, tidak wajib, tapi ini amalan yang sangat bagus ulama buat dan kita buat juga. Kalau dapat amal ni 40 hari tanpa henti. Cuba 40 hari tanpa henti dalam keadaan sebelum terbit matahari. Kalau dah contoh bacaan kedua dah terbit matahari, jangan lemah semangat. Baca sampai lohak pun tak apa. Tapi hak ni paling bagus sebelum terbit matahari. Kebaikan yang sangat banyak. Kalau dari segi rezeki ke whatever, ini kita tak boleh nak cerita ke orang, sebab setiap seorang punyai rezeki ataupun punyai kelebihan masing-masing. Mungkin apa yang Allah bagi pada Kak Ajah tak sama dengan adik Ajah ataupun Mak Ajah. Kita beramal jangan kerana itu. Kita beramal kerana Nabi suruh amal. Dari segi umum juga amalan orang salih, tapi insya-Allah ini kalau saya nak cerita satu-satu ni memang panjang fadilat masing-masing. Yang ini. Tapi sebelum baca yang ini kena baca yang tu dululah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada. Contoh petang-petang lepas minum makan cucuk, kita pun bacalah suratul Fatihah. Waladdallin. Amin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimat. Baik, itu sahaja yang dapat saya kongsikan. Sebelum itu saya ada sedikit nak buat pengumuman. Ini buku terbaru saya. Kalau siapa yang nak ingin silakan. Ada di luar sana tu. Ini Al-Wirdul Latif. Tuan-tuan beramal Al-Wirdul Latif. Saya ada satu hajat, mungkin satu kelas nanti ke Salwa, sebab ada awal dekat Sirajul Munir. Mungkin 1 jam begitu saya akan ambil masa baca buku ni, sebab ini amalan setiap hari. Ini amalan menambahkan pahala, meninggikan darajat, menambahkan rezeki, menjadi pendinding daripada orang zalim,
menjadi peninding jin dan iblis. Ini baca ni sekejap je. Kita tengok insya-Allah. Kalau Kak Ajah kata bulan depan, kita set bulan depan. Saya akan baca ni dan saya minta nanti sediakan PowerPoint lah, CD. Kalau ni tak boleh tak apa Kak Ajah, kita ada juga yang LCD tu saya ada bawa nah. Yang ini saya ketika buat ini, kenapa saya pilih ini? Sebab saya melihat ini semua ada dalam ni. Ayat Quran ada, salawat ada, basmalah tadi ada, salawat ada dan semua sekali. Itu nah, itu satu. Yang kedua, yang ini sebenarnya tuan-tuan puan-puan dah beli dulu dah, iaitu buku Kekeliruan Umat. Buku ni menyediakan pencerahan dalam apa yang masyarakat persoalkan. Contoh, kunut tak kunut, berzikir selepas solat, maulid Nabi, kenduri tahlil, letak tangan kat mana selepas kita takbiratul ihram, berzikir selepas solat, macam-macam lagi yang orang kata tak boleh. Saya kata boleh. Bukan saya kata, ulama kata boleh. Jadi apa hujahnya ada dalam ni. Eloklah kita miliki. Cuma saya ada satu hajat saya, maaf saya tak bagi tahu Kak Salwa sebelum ini. Hajat saya ialah saya nak hadiahkan buku ni pada ustazah. Tapi dengan pertolongan tuan-tuan puan-puan yang budiman. Siapa yang nak infak, saya tak kata wakaf. Kalau wakaf tu tak boleh dimiliki. Ini tolong betulkan pemahaman. Kalau buku ke Kak Ajah apa ke, jangan guna wakaf. Sebab wakaf itu milik orang Islam. Sebab tu saya tak guna wakaf. Kalau wakaf tu jadi milik masjid lah, guna infak. Infak boleh, hadiah boleh. Jadi memang saya niat nak bagi pada ustaz-ustazah. Kenapa? Mereka lah yang akan baca macam saya ni. Kita bagi kat mereka, sepanjang itulah pahala kita dapat. Ini harganya 30. Tapi siapa nak infak RM5 pun tak apa. Nah, bukan jangan rasa terbeban. 30 jangan rasa terbeban, dan tak bagi pun tak apa, doakan saja. Sebab niat saya nak bagi kepada ustaz dan ustazah sebanyak mana saya kumpul lah. Sebenarnya masjid lain pun saya buat juga Kak Ajah, ya. Ada orang lain pun buat juga, dah ada dan saya bagi juga dengan beberapa ustaz-ustazah. Semalam di Gombak dapat 30 biji ni, alhamdulillah. Tuan-tuan rasa tenang, jangan rasa terbeban. Itulah yang namanya sedekah, banyak mana pun tak apa. Boleh bagi dengan kawan saya Zahir nanti nah. Baik, terima kasih semua. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doakan ayah saya sedang kritikal, dipermudahkan segala urusan. Haji Intas Ali bin Haji Ismail Ali. Kita baca suratul Fatihah ketika sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti sekejap khusus, ya Allah bagilah jalan kesembuhan pada Haji Intas Ali. Ingat tu je, Haji Intas. Kalau ada mak ayah kita, masuk sekali ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, kita doa ala hadhihi niyyah wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المؤافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيه ويعافيه. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيه ويعافيه. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيه ويعافيه.
Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah.